Baik, seterusnya saya jemput Datuk Angi Ngau Baram. Terima kasih Yang di-Pertua Tan Sri dan soalan saya, soalan nombor 5. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Tan Sri Yang di-Pertua, isu ketiadaan akses internet walaupun pengguna yang menerima isyarat telefon yang kuat ataupun full bars dengan izin boleh berlaku akibat beberapa faktor yang menjejaskan kualiti perkhidmatan, quality of service atau QoS dengan izin. Antaranya ialah kesesakan kapasiti rangkaian perikutan penggunaan data yang tinggi, gangguan atau kerosakan pada tarian penghantaran backhaul dengan izin, serta insiden pemotongan kabel gentian optik fiber cut, vandalism, kecurian, bencana alam, ancaman binatang liar dan kerja-kerja pembinaan. Selain faktor rangkaian, pengalaman pengguna turut dipengaruhi oleh keadaan peranti, tetapan telefon, jenis pelan langganan serta baki kota data yang tersedia. Bagi mengatasi isu tersebut, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan melaksanakan pelbagai langkah penambahbaikan bagi meningkatkan ketahanan, kapasiti dan juga kualiti rangkaian. Antara langkah yang diambil termasuk meningkatkan kapasiti rangkaian di kawasan yang mengalami penggunaan data yang tinggi, menaik taraf rangkaian penghantaran menggunakan gentian optik berkapasiti tinggi serta memperluas liputan komunikasi melalui pelaksanaan inisiatif di bawah inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara Jendela sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian. MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dengan izin dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure dengan izin serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa sandaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian. Di samping itu, semua tapak komunikasi dipantau secara berterusan oleh pembeli perkhidmatan melalui Pusat Pemantauan Rangkaian Network Monitoring Center yang beroperasi 24 jam sehari bagi membolehkan sebarang gangguan perkhidmatan komunikasi dikesan dan ditangani dengan segera bagi meningkatkan keselamatan menara-menara di bawah inisiatif Pelan Jendela. Pemberi perkhidmatan telah mengambil langkah memperkasa atau handling tapak-tapak menara komunikasi yang berisiko dengan memasangkan kelengkapan anti kecurian dan vandalisme sepertilah pemasangan sesalur besi untuk mengelakkan kabel tembaga daripada dipotong dan juga dicuri. Kementerian Komunikasi dan MCMC akan terus memantau liputan serta kualiti perkhidmatan telekomunikasi bagi memastikan perkhidmatan yang stabil dan berkualiti dapat dinikmati oleh rakyat. Aduan dan juga maklum balas daripada orang ramai melalui aplikasi MCMC Nexus dan juga portal aduan MCMC menerusi pantau laman web https://aduan.mcmc.gov.my juga sentiasa dialu-alukan bagi membantu menggenapasti isu di lapangan serta menyokong usaha penambahbaikan perkhidmatan secara berterusan. Sekian jawapan saya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, saya jemput Baram. Terima kasih Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan yang baik. Hanya saya punya komen tu Tan Sri ialah berkenaan dengan kekerapan gangguan ini memang boleh kita kurangkan. Dan di samping itu saya juga rasa masa untuk kita sambung semula
perkhidmatan ini perlu disegerakan. Mohon untuk untuk diambilkan tindakan, dan selain daripada itu, kebelakangan ini Tan Sri, pihak MCMC dengan kontraktor ataupun pelaksana menara-menara di kawasan pendalaman ini telah membina beberapa menara, dan menara ini didirikan di atas ataupun di tanah yang dimiliki oleh individu tertentu. Dan mereka, pihak kontraktor dan juga pelaksana projek ini ada satu perjanjian, dan di mana bayaran bulanan ataupun sewaan bulanan dibayarkan kepada pemilik tanah ini. Saya nak mohon penjelasan dari pihak kementerian, sama ada perjanjian ini adakah ini satu one off saja ataupun ini akan sampai satu masa yang berpanjangan. Mohon penjelasan dan keterangan daripada pihak kementerian. Terima kasih Tan Sri. Baik, sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih ahli yang berhormat ataslah dua soalan tambahan tersebut. Pertama, sebenarnya MCMC juga ada turun ke kawasan yang berhormat untuklah kita buat audit, dan kita telah mendapati bahawa sejak 1 hari bulan Januari sehinggalah 30 hari bulan Jun tahun ini, MCMC sebenarnya telah menerima 43 aduan rasmi berkaitan liputan internet yang kurang memuaskan di kawasan parlimen yang berhormat. Dan daripada jumlah tersebut, 43 aduan ini telah berjaya diselesaikan melalui tindakan susulan olehlah pemberi perkhidmatan. Sekiranya pada masa yang akan datang ada sebarang aduan lagi, MCMC sedialah untuk membantu yang ahli berhormat. Selain daripada itu, tentang isu tentanglah sewaan tapak, memang apabila sesuatu telco, sesuatu pemberi perkhidmatan, mereka nak pastikan bahawa di kawasan hasil kawasan pendalaman mempunyai liputan internet yang memuaskan, mereka perlu mendirikan menara telekomunikasi supaya kita boleh pastikan liputan internet itu cukup luas. Dan oleh sebab itu, mereka perlulah cari tapak yang sesuai. Dan kita tak boleh elak satu situasi di mana mereka perlu buat perjanjian sewaan tapak denganlah pemilik tapak tersebut. Dan sepatutnya kebanyakan masa perjanjian ini sebenarnya bayaran adalah secara bulanan, dan dia perlulah pemberi perkhidmatan perlulah buat bayaran ini. Asalnya menara telekomunikasi itu masih di sana. Dan untuk maklumat yang berhormat, semua projek-projek jendela fasa 1 di Sarawak telah siap dilaksanakan. Ada 636 menara baharu yang telah didirikan. Dan untuklah jendela fasa 2 juga akanlah dijangka akan bermula pada kuartal ketiga tahun ini. Dan mestilah di kawasan ahli yang berhormat akan adalah menara baharu. Dan kalau ada menara baharu yang perlu didirikan di kawasan swasta, tapak swasta, kita juga pohon kerjasama daripada ahli-ahli yang berhormat untuk pastikan pemilik tapak itu juga setuju untuklah sewakan tapak itu kepada pemberi perkhidmatan supaya kita boleh pastikan liputan internet ke kawasan pendalaman ini adalah bolehlah semakin dipertingkatkan. Sekian jawapan saya. Terima kasih ahli yang berhormat. Baik, saya jemput Setiu. Okay, terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya, adakah kementerian atau kerajaan menetapkan satu tempoh tertentu untuk proses baik pulih bila satu kawasan itu mengalami masalah gangguan tadi? Dan adakah kerajaan bercadang untuk mengenakan penalti yang lebih tinggi kepada syarikat telco yang gagal melaksanakan membaik pulih dalam masa yang ditetapkan? Yang kedua, antara isu yang sering menyebabkan berlaku gangguan internet ini ialah kerana bekalan elektrik yang dibekalkan oleh TNB ke menara. Jadi adakah kementerian bercadang untuk mewajibkan TNB membekalkan bekalan tenaga sandaran atau bekalan tenaga alternatif selain pada sumber tenaga yang asal untuk menyelesaikan masalah ini? Sekian, terima kasih. Baik, Menteri.
Terima kasih Datuk Speaker, Tan Sri Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Pertamanya memang sebenarnya MCMC telah tetapkan satu standard perkhidmatan. Kalau saya boleh bagi beberapa lah petunjuk kualiti utama. Sepertilah untuklah purata kelenggahan rangkaian pada dan tidak lebih daripada 100 milisecond. Ini adalah kita rujuk sebagai latency. Dan selain daripada itu, purata kelajuan muat turun tidak boleh kurang daripada 10 Mbps sejaklah tahun 2025. Dan selain daripada itu, kehilangan paket juga tidaklah boleh melebihi 0.5%. Jadi apabila kita buat audit terhadaplah perkhidmatan yang telah ditawarkan oleh sebuah syarikat telco dan kita mendapati bahawa perkhidmatan mereka adalah tidak mematuhi standard yang telah ditetapkan oleh MCMC. Jadi memang MCMC bolehlah keluar arahan Suruhanjaya kepada pemberi perkhidmatan di bawahlah Seksyen 51/2 Akta 588. Dan sekiranya sebarang ketidakpatuhan arahan Suruhanjaya sebenarnya adalah satu kesalahan dan bolehlah didenda tidak melebihi 1 juta ataupun penjara tidak melebihi 10 tahun ataupun kedua-duanya di bawah Seksyen 53 Akta 588. Dan juga selain daripada itu, dia juga boleh dikenakan penalti kewangan sehinggalah RM500,000 selaras dengan Seksyen 105/5 Akta 588. Tentanglah tempoh masa sesuatu penambahbaikan boleh dilaksanakan, dia sebenarnya bergantung kepada situasi. Sebagai contohlah, kalau kawasan itu memang tak ada liputan internet, satu menara telekomunikasi baru perlu didirikan, jadi memanglah tempoh masa yang lebih panjang akan diberikan. Tetapi kalau diakibatkan olehlah pencurian, vandalisme, dia juga bergantung kepada sama ada itu di kawasan pendalaman ataupun di kawasan bandar. Kerana kami juga perlu bagilah masa yang munasabah kepada pemberi perkhidmatan untuklah membuat kerja-kerja perbaikan. Sekian jawapan saya. Terima kasih ahli yang berhormat.